Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan jumpa lagi sekali dalam topik pecahan matematik UPSR pecahan maksudnya belajar darjah 6 boleh, darjah 5 boleh belajar pecahan. Yang ini saya akan ulang sikitlah tentang asas dan juga benda-benda penting yang kamu kena tahu dalam pecahan. Okey. Yang pertama sekali adalah jenis pecahan. Jenis pecahan. Okey, ada berapa jenis pecahan? Ada 3 jenis pecahan. Ada 3 jenis pecahan yang perlu wajib diketahui. Okey, yang pertama kita ambil nama dia pecahan wajah. Wajah maksudnya apa? Atas kecil, bawah besar. Atas kecil, bawah besar. Kenapa kita panggil wajah? Wajah ni contoh, kenapa wajah? Sebab apa? Kalau atas budak kecil, dia duduk atas budak besar. Wajar tak wajar? Wajar lah kan. Boleh lah angkat kan. Cuba terbalik kan. Apa jadi? Nama dia lain. Nama dia bertukar jadi pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Improper fraction. Proper fraction tak wajar. Okay, contoh aja macam mana? Atas besar. Nombor besar. Per dengan bawah kecil. Itu kita panggil pecahan tak wajar. Contoh dia macam ni lah. Kalau yang kecil ni contohnya ni 2/5. Ini pecahan wajar. Yang ini bila kita terbalikkan 5/2. Ini pecahan tak wajar. Okey, nama-nama pecahan saja. Okey. Seterusnya nombor 3 yang kamu belajar, nama dia apa? Nombor bercampur. Nombor bercampur. Okey, sifat nombor bercampur yang biasanya adalah dia melibatkan 2 bahagian. Yang pertama, bahagian depan ni besar, kita panggil dia, kita letak nombor bulat ataupun integer. Nombor bulat. Kemudian yang tepi ni kita letak pecahan. Pecahan ni biasanya kita akan letak pecahan wajar. Pecahan wajar. Contoh macam saya bagi 2/1/4. Nampak? Apa maksud 2/1/4 ni? Maksudnya kat sini kita ada 2 campur dengan 1/4. Okey, contoh kalau dalam bentuk nilai yang untuk senang kamu faham, 2/1/4 ni dia ada 2 bulatan penuh, 1, 2 campur dengan apa? 1/4 daripada bulatan untuk suku. Ini kita panggil dia 2/1/4. Ini 1/4. Pada bulatan dia. Okey, ini kita panggil dia nombor bercampur. Biasanya untuk pelajar yang nak ambil IPSR ni, darjah 6, darjah 5, dah cakap lah benda ni. Dah faham dah. Jenis-jenis kita panggil dia pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Cuma kadang-kadang masalah dia dekat mana? Dekat kamu punya operasi. Operasi kan? Operasi. Kita tengok operasi sekejap. Okey. Tengok operasi ni. Dalam pecahan untuk sekolah rendah, pelajar dikendaki faham beberapa jenis operasi yang melibatkan pecahan. Operasi pecahan. Okey. Asal dia kita buat asas. Hari ni kita akan mulakan dengan asas tu, kita panggil dia tambah. Tambah pecahan. Bila kita tambah, ada beberapa jenis tambah juga. Nampak? Yang pertama yang simple. Yang pertama yang simple iaitu kita panggil nombor bulat. Nombor bulat ataupun integer campur dengan pecahan wajar. Ini mudah. Tapi kadang-kadang saya tengok ada pelajar yang salah buat. Aduh sayang, rugi betul Nombor bulat 2 macam tadi saya buat. Campur dengan 1/4. Jawapan kita adalah apa? Nombor bercampur. 2, 1/4. Simple je sebenarnya. Ini nombor bulat campur dengan pecahan wajar. Okey? Lagi seterusnya. Macam mana? Apa yang kamu belajar? Kamu belajar tambah. Ini basic kita ambil Kita ambil pecahan. Apa nama dia kat sini? Nombor bercampur tadi.
Lupa lah nama dia. Nombor bercampur. Tambah dengan pecahan wajar. Dengan syarat penyebut sama. Kadang-kadang kamu tak nampak benda ni. Ada benda ni yang dia akan tanya kamu. Dia akan soalan nak buat bentuk macam ni. Nombor bercampur tambah dengan pecahan wajar penyebut sama. Kadang-kadang dia guna unit, kilogram lah macam-macam. Dia tukar-tukar. Contoh kat sini nombor bercampur saya bagi 2, 3 per 5. Nampak? Penyebut dia apa? 5. Campur dengan pecahan wajar penyebut sama. Contoh campur dengan 1 per 5. Ini mudah. Ini sangat mudah. Asas kan? Nanti kita tambah-tambah soalan. Naik level dia kan. Jadi yang ini apa jadi? Nombor bulat dengan nombor bulat tak ada. Maksudnya sama dengan 2. Yang ini saya ambil kat situ. Saya kira 3 per 5 campur 1 per 5. Dapatlah jawapan kita 2 kat sini 4 per 5. Yang ini mudah je. Dalam IPSA dia ada soalan-soalan yang mudah dan ada soalan yang agak mencabar. Yang ini masih lagi mudah. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana. Yang ketiga, apa yang dia akan tanya kamu? Dalam UPSR kan, apa akan ditanya dalam UPSR? Nombor 3. Nombor 3 masih lagi dalam tambah. Tambah apa? Nombor bercampur. Nombor bercampur. Campur dengan nombor bercampur. Tapi masih syarat apa? Dua-dua ni mesti penyebut sama. Ni basic. Penyebut sama macam mana? Contoh sebagai 3 1 per 4. Campur dengan 2. Sini saya ambil kat situ 3 1 per 4 juga. 2 1 per 4 juga. Contoh. Jadi sama kaedah dia. Kita akan campur 3 campur dengan 2. Dia akan jadi apa? 3 campur 2 campur 1 per 4 campur 1 per 4. Okay, 3 campur 2, 5. 1 per 4 campur 1 per 4 adalah sama dengan 2 per 4. 2 per 4 kita boleh kecilkan. CP2 dia akan jadi apa? 1 per 2. Jawapan akhir kita adalah dalam bentuk nombor bercampur yang mana 5 1 per 2. Bentuk soalan macam ni banyak juga ditanya dalam soalan untuk masa. Ada ditanya soalan untuk masa. Ada kena jaga-jaga kan. Okey. Ini basic. Yang pertama apa? Nombor bulat campur pecahan tak wajar ni senang sangat kan. Nombor bercampur campur dengan pecahan tak wajar. Ini pun mudah juga. Kita asingkan nombor bulat kan, integer dia dengan pecahan, kemudian kita selesaikan, tak ada masalah. Nombor bercampur campur dengan nombor bercampur pun senang. Biasanya kalau jumpa soalan macam ni, saya harap kamu boleh jawab lah. Nanti kita buat latihan sikit. Okay. Yang susah dia, macam mana yang susah? Yang susah dia akan tanya kamu bila dia naik level sikit. Dalam soalan exam kamu, dia naikkan level apabila problem dia kat situ apabila melibatkan tambah yang mana cerita dia boleh mendapatkan apa? Menghasilkan pecahan tak wajar. Hasil dia akan menghasilkan pecahan tak wajar. Tapi sebelum tu kita kena tengok dulu macam mana kalau kita nak tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Mana tukar ni pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Contoh kasih saya ambil kat situ 5 per dengan 2. Macam mana nak tukar? Ini pecahan tak wajar nampak? Nak tukar kepada nombor bercampur macam mana? Senang aja. Okay. Yang pertama kita tolak. Paling senang tolak. Tolaklah sebanyak mana pun. Contoh saya ambil ni 5 tolak 2. Tolak bawah. Tolak ibu dia. Tolak 2. Sama dengan 3.
Okay. Sekali kita tolak, nilai dia 1. Kalau 2 kali kita tolak, nilai dia 2. Dia tengok macam mana cerita dia. Kan? 1. Baki dia berapa? 3. 3 kan? Per 2. Nampak? Yang ni masih lagi pecahan tak wajar. Nampak? Jadi kita tolak lagi sekali. Bila kamu tolak lagi sekali, 3 tolak 2 sama dengan 1. Dia automatik kita akan jadi, dah tolak lagi sekali. Campur lagi 1. Dia akan jadi 2. Dia akan jadi 2. Yang tinggal apa? 1/2. Ini kita panggil kaedah tolak, bukan kaedah bahagi. Tolak. Tak kisah. Macam mana nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Kaedah apa? Kaedah tolak. Banyak kali tolak pun tak apa. Nak tolak dulu banyak-banyak pun tak apa. Nak tolak dulu pun tak apa. Tak ada masalah. Contoh sebagi besar sikit nombor ni. Contoh sebagi kat sini 9 per dengan 2. Ni banyak ni. Tolak ni. Jenuh tolak. Jadi kamu akan tolak. Untuk apa tolak? Kamu tolak selagi asalkan nombor dia mesti kecil pada 2. Besar tak boleh. Tolak sampai. Jadi saya akan buat. 9 tolak 2 dapat 7. 7 tolak 2 dapat 5. Besar lagi tak boleh. 5 tolak 2 tinggal 3. Tak boleh. Tolak lagi. 3 tolak 2 sama dengan 1. Baru okey. Kita kena tolak nombor tu sampai kecil pada bawah ni. Berapa kali kita tolak? 1, 2, 3, 4. Jawapan kita terus boleh jadi 4. Last kali apa? 1/2. Ini kita tak guna konsep bahagi, kita guna konsep tolak. Boleh pakai. Yang mana nak pakai konsep bahagi pun boleh, konsep tolak pun boleh. Tolak. Tolak banyak. Tolak senang. Tapi jangan pula tolak tak boleh. Kacau kat cerita dia. Okey. Jadi macam mana cerita dia kalau hasil tambah nombor bercampur dengan pecahan wajar atau tak wajar tadi menghasilkan pecahan tak wajar. Biasanya soalan dia melibatkan nombor bercampur campur dengan pecahan wajar, tapi hasil dia pecahan tak wajar. Contoh saya bagi 3 saya bagi kat itu 2 per 3/5. 3/5. Boleh nampak dia campur dengan 3/5. Nampak? Ini konsep dia lah. Jadi cara kira dia macam mana? Macam biasa. Mula-mula kita kira macam tadi. 3 campur dengan 3/5 campur 3/5. Bila kita campur, kita akan dapat 3 campur 3 campur 3, 6/5. Okey? 6/5 macam mana? 6/5 boleh tukar kepada nombor bercampur, iaitu 6 tolak 5 sama dengan 1. Nampak? Jawapan kita akan jadi apa? Berapa kali kita tolak? Sekali. Maksudnya 1/5. Kena faham cerita. Ini konsep contoh bagi cara tolak. Jadi hari ni dah jadi 3 campur 1/5. Dapatlah jawapan kita 3 campur 1, 4 1/5. Tapi bila kamu dah biasa buat, kamu tak ada jalan kerja banyak macam ni. Kamu dah boleh congak. Boleh congak. Bila dah boleh congak, laju sikit lah. Mula-mula asal dia. Ni asas. Okay? Antara soalan-soalan melibatkan asas yang mana hasil bila kita tambah pecahan ni menghasilkan satu pecahan yang tak wajar. Okay? Benda ni boleh berlaku juga apabila kita tambah nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okay? Boleh, tak ada masalah. Sama kat cerita dia. Asalkan hasil dia tu, saya ambil kat sini. Nombor campur macam mana? 3. Contoh saya ambil kat sini 4/7. Okay? Campur dengan 2. Okay? Kita ambil kat situ 5/7. Dia senanglah cerita dia. Okay? Jadi bila kita dah biasa buat, tak perlulah kita buat jalan kerja panjang sangat. Kalau dah biasa dalam exam, kita terus ambil ni dengan ni, pembawah sama, ni pun dengan ni. Jawapan dia kita dapat 3 campur 2, 5. Terus tulis. Okey. Kemudian yang ini tercampur. Bawah dah sama. Tulis bawah dulu. Bawah dah sama.
Atas 4 campur 5, 9. 9, 7 tak wajar. Tak boleh. Kalau tak wajar kita buat apa? Kita kena tolak. Jadi saya akan buat kat sini 9 tolak 7 sama dengan 2. Jawapan kita akan jadi apa itu? Bila 1 tolak sekali maksudnya kena tambah 1. Kena tambah 1. Dia akan jadi apa jawapan? 6 baki kita 2/7. Boleh cuba. Okey. Ini kaedah yang kita panggil dia menggunakan kaedah tolak untuk menyelesaikan masalah pecahan yang mana hasil dia memberikan satu pecahan tak wajar. Hasil dia menghasilkan satu pecahan tak wajar. Okey. Kita ini dah advance sikit. Kita masuk lagi yang lebih advance. Okey, yang lebih advance ni dia biasanya pelajar melibatkan walaupun tambah. Kita masih dekat tambah pecahan. Tak berubah lagi tambah pecahan basic dia. Tapi melibatkan penambahan melibatkan penyebut tak sama. Sudah. Penyebut tak sama. Okey, bila kita tambah satu pecahan yang melibatkan penyebut tak sama, cara dia macam mana pun kita tak boleh tambah. Sebab tambah mesti penyebut sama. Bila penyebut tak sama, apa kita buat? Kita kena samakan dulu. Samakan dulu. Nak samakan dia ada dua kaedah. Satu kaedah kita darab sifir. Pakai sifir je. Satu lagi kita panggil dia darab silang. Dua-dua S. Tapi saya biasanya saya lebih favorite yang ini darab silang. Sebab kadang-kadang sifir tak hafal. Okey. Okey, contoh kita ambil yang basic dulu. Nombor 1. Okey, 1/2. Campur dengan 1/3. Nampak? Bila bawah dia tak sama, kita tak boleh tambah. Kita tak boleh tambah. Bila tak boleh tambah, kita buat apa? Kita kena guna darab silang paling favorite. Darab silang maksudnya apa? Yang 3 ni kita akan darab ke atas. 2 ni akan darab ke atas sini. Dan dua-dua ekor ni dia akan darab satu sama lain. Itu kaedah dia. Okey, jadi saya akan jadikan dia, jawapan dia akan jadi satu pecahan panjang yang mana 3 darab 1 akan jadi 3 darab 1 campur dengan 2 darab dengan 1. Kurungan ni maksudnya darab lah. Kemudian bawah 2 darab 3. Nak tulis darab boleh, darab kurungan pun tak apa. Jadi jawapan kita akan dapat 3 campur 2. 5 per dengan 6. Itu mudahlah. Ini kita panggil dia soalan yang basic lah. Tentang apa? Melibatkan apa ni? Melibatkan darab silang. Asas Okay. Kita naik level sikit nombor 2. Kalau kamu ada nak tanya, boleh tanya. Tak salah, boleh tanya. Okay. Naik level sikit. Naik level sikit apa? Saya bagi nombor bercampur. Nombor bercampur saya bagi kat itu 3. Contoh 2/3. Okay. Kemudian campur dengan sini 1/2. Nampak? Macam mana ni cikgu? Sama juga. Macam konsep asal tadi. Kalau kita ada nombor bulat kat sini, kita asing dia dulu. Jadi kita akan buat 3 campur dengan 2/3. Okay. Campur dengan 1/2. Ini satu kaedah. Ada satu kaedah lagi, dia tukar kepada pecahan tak wajar. Boleh juga. Tapi yang ini senang sikit lah cerita dia. Kan? Jadi kemudian ni tak sama bawah. Kita boleh buat darab silang. Cross sini kahwin. Jadi kita akan dapat apa? 3 campur panjang. 4. 3 bawah 6. Dan kita akan dapat jawapan kita 3/7/6. Boleh ke 3/7/6? Tak boleh. Sebab dalam nombor bercampur ni ada pecahan tak wajar. Macam mana nak buat?
kita tolak 7 tolak 6 sama dengan 1. Tolak sekali tambah 1. Terus jawapan kita akan dia apa tu? 4 1/6. Cuba tengok. Okey. Ini antara soalan ni selalu ada dalam exam ni kamu. Tapi dia tak bagi direct macam ni lah. Dia mungkin bagi dalam bentuk gambar rajah ataupun dia bagi dalam bentuk penjodoh bilangan. Kan? Macam mana? Dalam bentuk kadang-kadang dalam bentuk unit, SI, kilogram, meter, macam-macam dia bagi. Okey. Tengok nombor 3. Try. Ambil soalan, ambil satu kertas. Buat sama-sama dengan saya kan. Ambil kat situ 4. Ambil kat situ 1/5. Okey, campur dengan sini. Kita naik level balik. Nombor bercampur, campur dengan nombor bercampur. Penyebut tak sama. 2. Kan? Yang ini saya ambil 1/4. Yang mudah dululah. Okey. Jadi macam mana nak buat? Ni dengan ni dengan ni. Ni kita dapat apa jawapan kita? 6. 6 campur dengan yang 2 ekor ni macam mana? Darab silang. Darab silang macam apa? Kita susun ni pergi sini. 2 jangan usik, 2 dengan 4 kita dah kira. Ni pergi sini akan jadi 4. Campur ni pergi sini akan jadi 5. Yang ini kahwin 2 akan jadi 20. Dapatlah jawapan kita adalah 6 9/20. Boleh kecilkan? Tak boleh kecilkan. Okey. Jadi sebab tu saya kata favorite untuk soalan ni adalah merupakan teknik apa? Darab silang. Okay. Tengok, ni kena cekap ni. Kalau kamu cekap ni, banyak soalan akan kamu dapat selesaikan dengan menggunakan teknik penambahan ni. Okey? Contoh. Boleh Saya akan naik level lagi. Kita akan naik ini baru kita panggil dia kalau penyebut tak sama. Belum unit-unit lagi. Satu-satu dia naik sikit-sikit. Okey? Jom kita tengok bahagian seterusnya. Okey, bahagian seterusnya saya rasa saya akan bagi kamu latihan dulu. Kamu cuba jawab sekejap. Saya dah cerita. Ambil pen. Boleh. Latihan. Pendek je latihan selama kamu try buat dalam masa 5 minit. Okey. Cuba Saya bagi pada asal, daripada asas. Pada asas, dia mesti soalan ni ada 10 soalan dia. Biasanya ramai pelajar lulus lah. Tak ada masalah. Nombor 1. Kamu tu ambil itu 1, 2/3 campur dengan 3. Ini tak boleh susah terus. Dia ada bonus. Mesti ada yang boleh buat, dia tak boleh buat. Okay. Kemudian 2 1/4 campur dengan bagi kat sini pula 1 1/4. Satu-satu nombor 3 naik level sikit lah. Kan? Saya bagi kat sini 5 3/8. Campur dengan sini kita ambil 2 5/8. Cuba tengok. Nombor 3 2 1/2 campur dengan 1/5. Saling kejap. 3 pula macam mana cikgu ni? Nombor 4 Nombor 4. Nombor 5. Nombor 5. Dia dah start penyebut tak sama ni 3
2/5 campur dengan 2. Ini kita ambil 3/5. Ini mudah agak. Nombor 6. Okey, sama kan? 4, 2/5 campur dengan 3, 1/2. Okey. Nombor 7. Ni susah sikit nombor dia, besar nombor dia. 2, 5/8 campur dengan 3. 3, 2/3. Tengok betul. Okey. Nombor 8. Lepas tu 1, 5/6 campur dengan 2, 3/4. Okey. Kan? Kita cuba dalam masa lebih kurang 5 minit. Lepas tu kita boleh bincangkan. Okay, baik. Cuba. Okey, yang ini senang sangat ni. Ni campur ni dengan ni saja terus jadi 4, 2/3. Okey, 4, 2/3 tak ada masalah kan. Untuk nombor 2, ni campur ni campur ni. Saya gunakan yang tarik tadi kan. Ni kita akan buat 2 campur 1, 3 boleh congak. Campur 1/4 campur dengan 1/4. Ni pun boleh congak juga, kita akan dapat 3, 2/4. Cuma 2 dengan 4 sifir yang sama tak boleh, kita tak boleh biar macam ni, kita kena kecilkan. Sifir 2 akan jadi 1/2. Jawapan akhir kita 3, 1/2. Okey, ini untuk soalan nombor 2 kan. Okey, kita pergi soalan nombor 3 pula. Nombor 3. Tengok nombor 3 Okay, soalan nombor 3 macam mana? Nombor 3, 3/8 campur 2, 5/8. Ini pun tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab apa? Pembawah dia sama. Penyebut dia sama. Okey. Jadi kat sini kita ambil ni dengan ni dengan ni. Cuma bila kita tambah, kita akan dapat sama dengan 7 campur dengan 8/8. 8/8 berapa? 8/8 sama dengan 1. Jadi jawapan akhir kita 7 campur 1 akan jadi 8. Itu nombor 3. Okey. Nombor 4. Naik lagi. Okey. 4 pula kan. Saya tolak soalan tadi kamu dah ambil kan. Okey. Nombor 4. Soalan dia adalah 2 1/2 campur dengan 1/5. Ini melibatkan soalan yang melibatkan penyebutnya tak sama. Penyebutnya tak sama. Jadi kita akan jadikan dia sama dengan 2 campur panjang. Dalam silang boleh tembak, boleh congak terus ni. Ni naik atas. Jadi 5, 2 naik atas. 2 bawah. 5 darab 2, 10. Terus jadi 2, 7/10. Nombor bercampur. Nombor bulat dengan pecahan wajar. Okey, tak ada masalah. Tak perlu tukar apa-apa. Okey, 4 kan. Nombor 5 pun mudah juga. Nombor 5. Soalan dia 3, 2/5. Campur dengan 2, 3/5. Ini sama macam soalan 8 tadi. Lebih kurang sama macam soalan 8 tadi. Kita ambil ni dengan sini. Saya lupa sepatutnya soalan ni saya kena bawah dia tak sama. Tapi tak apalah, dah tulis kan. Kamu pun dah buat. Okey. 3 campur 2, 5. 2 campur 3, 5. 5/5. 5/5 adalah 1 campur ke sebelah. Dia akan dapat jawapan kita 6. Okey. Tengok. Nombor 6.
Jadi nanti lagi sekali saya akan bagi kamu soalan yang lebih dahsyat lagi bila melibatkan unit. Kamu kena ingat basic. Ni asas dia. Okey, nombor 7, 2, 5/8 campur dengan 3, 2/3. Jadi kita tarik ni dengan ni dan ni dengan ni. Nampak? Jadi kita boleh tukar jadi 5 campur. Yang ni jadi apa? Panjangkan dia. Ni akan dapat cross pergi sini. 3 darab 5, 15. Besar nombor dia. 8 darab 2. 8 darab 2, kita akan dapat kat situ 16. Saya tak kecilkan. Dia boleh kecilkan, tapi saya tak kecilkan. Saya guna konsep ni je. 8 darab 3 adalah, kat sini adalah 24. Kalau kamu tak apa sipil, dia ada kaedah yang kita boleh guna satu ni, kaedah kita kecilkan. Kita kecilkan. Yang inilah selalu senang macam ni je. Jadi kita akan dapat 5 campur dengan 15 campur 16. Boleh buat kat sebelah. 16, 5 campur 6, 11 naik atas, 31. Bila kita tulis 31/24, jadi nampak pecahan tak wajar. Bila pecahan tak wajar, kita kena guna teknik tolak tadi. 31 tolak 24. Dia boleh buat dalam bentuk lazim juga. Kan? Pinjam. Buat sebelah, jadi 10. Kan? 10 tolak 4, 6 campur 1, 7. Okey. Jadi kat sini kamu tengok dia yang tinggal apa? Kita dah tolak, maksudnya bila tolak 1/24 maksudnya kat sebelah kena tambah 1. Okey, jawapan kita dah jadi 6. Okey, baki kita berapa? 7/24. Kaedah dia. Yang ini yang saya nak kamu cekap. Bila mengirakan dengan menggunakan kaedah tolak. Kaedah tolak untuk nombor pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur. Okey. Soalan satu lagi, nombor 8. Nanti bila saya bagi soalan UPSR, senanglah kamu tengok. Okey. Nombor 8 kat sini, cerita dia pasal apa? 1, 5/6 campur 2, 3/4. Ni macam biasa, kita silang dulu. Ni. Jadi kita akan dapat apa? 1 campur 2 senang, 3 campur panjang. Kan? Panjang 4 darab 5. Dia nombor simple je, 20. Campur 6 darab 3, 18. Bawah 6 darab 4, 24. Tapi jarang nombor macam ni. Kamu soalan saya tengok soalan kamu nombor kecil-kecil je. Saja saya bagi besar. Supaya biar kamu dah biasa kira. Kan? Kita akan dapat kat sini 3 campur 20 campur 18. 38/24. Pecahan tak wajar. Kita kena tolak. 38 tolak 24. Kita akan dapat kat sini 414. Okey, 14 dah kurang daripada 24. Maksudnya dia akan jadi pecahan wajar. Kita tolak sekali, maksudnya kena buat apa? Tambah 1. Okey, kita akan jadi jawapan kita kat sini adalah 4 berapa? 14/24. Bila kamu tengok 14/24 tak boleh. Kenapa? Dua-duanya adalah nombor genap. Jadi dua-dua ni kita boleh bahagi 2. Jadi kita bahagi 2, yang tinggal adalah 4, 14 bahagi 2, 24 pun bahagi 2. CP2 kamu hafal, tak ada masalah. Saya rasa ni dapat 7/12. Jadi kamu boleh training lagi, tengok, buka soalan-soalan tahun-tahun lepas melibatkan UPSR. Dalam soalan UPSR kamu, saya tengok kebanyakan, hampir kebanyakan soalan kertas 2 melibatkan pecahan. Sama ada pecahan tu direct ataupun nisbah, ataupun peratus ataupun perpuluhan, semua tu kita kemudian.
Kan? Semuanya konsep yang sangat penting dalam pengiraan matematik. Okey? Bila kamu tanya abang dan kakak kamu yang kau mendengar, dia tak dia boleh pakai kalkulator, dia tak nampak konsep dia. Okey? Jadi untuk soalan pecahan ini, asas dia macam inilah cerita dia. Saya harap kau boleh faham. Buka-buka lah. Download lah soalan tu dekat internet, banyak soalan UPSR. Cuba buat soalan. Yang kamu akan nampak, insya-Allah basic pecahan kamu, kalau kau faham yang hari ni, kamu dah okey sikit. Ini belum tolak, ini baru tambah. Tapi asas dalam pengiraan kita adalah tambah. Kan? Tapi janganlah bagi cikgu saya tak apa sifir macam mana. Kalau tak apa sifir, cara dia senang aja. Buat senarai sifir kat tepi tu. Kan? Sebab kadang-kadang soalan UPSR ni dia berulang, soalan objektif lah biasa pakai. Kan? Tadi kamu dah buat senarai sifir 3 dekat soalan nombor 2. Nanti dia pergi dekat soalan nombor 4, 5, jumpa lagi sifir 3. Tak payahlah ulang buat, buka depan balik. Tadi pergi tengok dah ada sifir. Kan? Dia tak apa. Kalau lupa, lemah sifir, senaraikan satu persatu. Campur. Okey? Tak ada masalah. Yang mana tambah pun perlahan-lahan tak apa. Buat sifir pelan-pelan lah. Buat sifir pelan-pelan. Contoh ada pula cikgu saya sifir 6 saya tak hafal. Buat 6. Saya selalu ajar anak saya macam ni. Buat pelan-pelan tak apa. Jangan give up. Jangan tinggal soalan tu. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Tak lah. Nampak? Pelan-pelan. Ada cikgu kira jari yang saya tak pandai kira jari. Tak payah kira jari. Ini kita buat je. Kita buat dia. Buat satu tu. Yang suka satu buat, yang suka bulat-bulat lah. Tak ada masalah. Asalkan yang penting dalam matematik ni, jangan kamu putus asa. Okey? Teruskan. InsyaAllah pelan-pelan belajar. Saya harap kamu nanti satu hari akan berjaya menjadi seorang pelajar yang bijak dalam kehidupan, tak semestinya matematik semua. Okey? Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Okey, minggu depan saya tengok tu kalau ada apa, tak ada masalah, sebab saya balik kampung biasalah raya Cina. Saya akan bagi tahu kamu kemudian semuanya. Okey, ataupun kalau tak dapat buat kelas, saya akan buat video khas supaya kamu boleh tengok rakaman. Okey? Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey?